We once had a teacher of teachers. He changed the world for the better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai kepada bab yang ke-41, Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Bab ma jaa fil qarni ats-tsalits. Bab yang datang ia pada menyatakan satu hadis yang membicarakan perkara kurun yang ketiga. Al-qarnus tsalits, kurun yang ketiga. Kita baca dahulu hadisnya. An Imran bin Husain qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم وقوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, telah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah manusia yang berada di kurun aku, yakni di kurun Nabi Muhammad. Kemudian manusia yang mengiringi mereka, kemudian yang mengiringi mereka, kemudian yang datang kemudian daripada mereka, itu kaum yang mendakwa yang ada pada diri mereka dan sukakan gemuk memberi mereka itu akan kesaksian dahulu sebelum bahawa mereka itu meminta kesaksian daripada mereka. Jadi ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang terbaik. Nabi sebut manusia yang terbaik ialah manusia yang hidup di zaman Nabi. Kemudian manusia yang hidup selepas daripada zaman Nabi, yakni zaman sahabat. Kemudian manusia yang terbaik ialah manusia yang hidup selepas zaman para sahabat. Selepas zaman sahabat ialah zaman at-tabi'in. Selepas zaman at-tabi'in disebut sebagai golongan at-tabi' tabi'in. Ini adalah golongan terbaik. 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun, 300 tahun. Sahabat Nabi, selepas sahabat Nabi, at-tabi'in, selepas tabi'in, at-tabi' at-tabi'in. Golongan yang mengikut sahabat Nabi. Orang yang duduk dengan Nabi, yang pernah mendengar, yang pernah tengok muka Nabi, yang duduk di zaman Nabi dipanggil sebagai sahabat. Itu yang paling baik. Selepas sahabat, manusia yang terbaik ialah manusia yang mengikut para sahabat, dipanggil sebagai at-tabi'in. Yang mengikut para sahabat dipanggil at-tabi'in. Golongan yang ketiga terbaik ialah golongan yang mengikut para tabi'in, iaitu at-tabi' at-tabi'in. Sahabat, at-tabi'in, at-tabi'in. Itu yang terbaik kata Rasulullah. Selepas itu kata Nabi, bermulalah manusia ni dia suka mendakwah. Mendakwa bahawa mereka pula yang terbaik. Dan mereka tu pula suka beri makan, gemuk. Makan banyak jadi gemuk kata Nabi. Dan perangai manusia selepas itu pula ialah bercakap benda yang mereka tak tahu. Menjadi saksi padahal tak diminta supaya jadi saksi. Mengaku pada benda yang mereka sendiri tak nampak. Menyebarkan benda sendiri yang mereka tak tahu. Udah disebarkan, dikatakan mereka lebih tahu, mereka tahulah, benda ni dah cakap, benda ni dah aku tengok lah, orang khabarkan pada aku, orang cakap pada aku, dengan sewenang-wenangnya dihebahkan kepada orang lain. Itu yang Nabi sebut kepada kita di akhir zaman, manusia macam itu. Baik, satu lagi hadisnya. An Imran bin Husain qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummatil qurni alladhi bu'istu fihim thumma alladhina yalunahum qala wala a'lamu dzakara salis amla thumma yansha'u aqwamun yashhaduna wala yustashhaduna wa yakhununa wala yu'tamanuna wa yushu fihim as-siman. Hadis sahih daripada Imran bin Husain, katanya telah bersabda Nabi SAW, sebaik-baik umatku ialah umat yang dibangkitkan aku di dalamnya menjadi rasul, yakni para sahabat Nabi. Kemudian yang terbaiknya ialah orang yang datang selepas sahabat Nabi, yang dipanggil sebagai tabi'in. Dan katanya tiadalah diketahui disebutnya yang ketiga atau tidak selepas zahir beberapa kaum. Selepas tiga qurun itu, kata Nabi, akan lahir beberapa kaum yang menjadi saksi, padahal tiada diminta mereka itu menjadi saksi. Macamlah mereka tahu apa yang mereka cakap. Kata Nabi, golongan itu dipanggil sebagai yashhaduna wala yustashhadun. Mereka menjadi saksi padahal mereka tak diminta pun menjadi saksi. Kamu tahu di mana? Orang cakap. Di mana orang cakap? Dalam internet. Kamu nampak ke? Tak adalah nampak, tapi dia orang tulis dalam blog. Jadi apa yang dia tulis itu betul? Kalau tak betul takkan dia tulis. Nampak? Kamu tahu mana dia bom orang? Dalam internet sebut. Kamu tahu mana dia bunuh orang? Dalam internet sebut. Macam mana kamu tahu dia ambil rasuah? Dalam internet sebut. Kamu nampak ke? Tak nampak, tapi orang beritahu. Orang yang beritahu tu nampak ke? Dia pun tak nampak. Patutnya kamu sebarkan pada orang pasal apa? Pasal internet sebut. Ni dia ni yang Nabi sebut di akhir zaman. Perkara ni sedang berlaku, tuan-tuan. Yang kita tak nampak, yang kita tak tahu, yang kita tak tengok, kita cakap dan kita mendakwa bahawa kita tahu. Ini sangat berbahaya. Dengan alasan bahawa ada orang yang bagi tahu. Ustaz yang bagi tahu saya tu ustaz. Tak boleh, kita kata tak boleh. Kalau kita tak nampak, kita tak boleh cakap. Ustaz faham tak? Yang bagi tahu saya ni ustaz. Takkan ustaz bohong? Dia faham gitu pula. Ustaz tu manusia tak? Manusia. Selagi manusia ni dia salah dan silap. Selagi tak nampak, selagi kita tak tengok, tu saya cakap apa? Duk diam-diam, lebih selamat. Baik, inilah dua hadis yang Nabi sebut, dan kedua-dua hadis ni ialah hadis hasan dan sahih. Dan katanya khianat mereka itu dan tidak dipercayai mereka itu dan masyhur pada mereka itu as-siman. Siman ni maknanya gemuk. Kata Nabi di akhir zaman depa ni gemuk. Gemuk ni apa maksud? Makan cukup. Gemuk ni apa maksud? Mewah, hidup senang lena. Bukan maknanya gemuk ni badan saiz besar ni, bukan. Gemuk di sini maknanya senang hidup. Lapang selapang-lapangnya. Nak pergi ke mana pun ada kenderaan, nak makan apa-apa ada makanan, nak tidur pun banyak tilam, nak tidur pun banyak rumah. Juta punya duit ni. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, bermula kurun maknanya ialah 100 tahun. Kurun maknanya 100 tahun. Alaf maknanya 1000 tahun. 100 tahun kita sebut mi'ah, 100. Okay, alaf 1000 tahun. Alaf baru, alfun tu bahasa Arab, 1000 lah. Ya, kita masuk alaf baru. Bermakna bermula kurun itu maknanya 100 tahun. Dan tiap-tiap 100 tahun itu satu kurun namanya. Maka telah dikira orang dan masyhur kira-kiranya itu pada sekalian manusia. Sesungguhnya semenjak awal hijrah Nabi sampai kita sekarang telah lalu 13 kurun setengah. Ni zaman dia tulis kitab ni 13 kurun setengah. Zaman kita ni dah masuk kurun ke berapa dah? 1430 lah. Maknanya kurun yang selepas hijrah Nabi. Sekarang 1430. Yang dia tulis kitab ni sekarang telah sampai waktu kita menulis sutur. Sutur ni maknanya muka surat. Waktu kita tulis muka surat ni tahun 1359. Dikatakan sebagai tahun ke-13, kurun ke-13. 1300 lah 1400, makna kurun ke-14 dah kita ni. 1359 tahun dia tulis kitab ni. Sekarang 1400
30 Hijriah. Dia tulis kitab ni 1359 Hijri. Maknanya usia kitab ni berapa? 71 tahun. 1430 tolak 1359, umurnya 71 tahun. Umur kitab ni. Tuan-tuan mu tak sampai lagi 71. Mana tuan haji kita? Mana? Tuan haji kita lupa lah. Tak ada. Nah, tuan-tuan pun tak ada. Mana? Tuan haji umur berapa? 78. Gitu. Saya duduk cari dia, tak mana duduk tak? Duduk belakang. Yang dia tulis ni Baharul Mazi jilid 15. Ya, jilid 15. 71 tahun dulu. Hak jilid 1 dia habis kitab ni 20 tahun baru habis. Hak jilid 1 tu mau 80 tahun apa? Subhanallah. Tapi tulisan dia walaupun ditulis 70 tahun lepas, sampai sekarang kitab ni masih dibaca. Masih relevan lagi dengan keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Sesungguhnya telah lalu dalam masalah 167 bagi juzuk yang ke-15 ini, dan hadis yang menunjukkan tiada satu tahun kemudian daripada satu tahun, melainkan tahun yang kemudian daripadanya lebih jahat daripada tahun sebelumnya. Kita baca dah dalam masalah 167, Nabi sebut tahun akan datang lebih teruk daripada tahun sekarang. Tahun hari ini lebih baik daripada tahun dulu. Boleh faham? Nabi kata tahun ni sekarang ni, kita sekarang ni 1430 ni, 1430 ni lebih baik daripada 1429. Nanti 1431 lebih 1430 lebih teruk daripada 1429. Nanti 1431 lebih teruk daripada 1430. Dia makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Itulah gambaran perbandingan di akhir zaman. Perbandingannya begitu. Setiap tahun makin teruk, makin teruk, makin teruk keadaan dia. Dia kata di sini tiada satu tahun kemudian daripada satu tahun, melainkan tahun yang kemudian daripadanya lebih jahat daripada yang sebelum. Hak tahun ni lagi teruk pada tahun lepas. Maknanya harga barang makin lama makin naik. Tak payah heranlah tuan-tuan. Siapa perintah pun harga barang naik sombong. Sebab Nabi sebut tak ada harga barang turun. Akan naik, akan naik, akan naik, akan naik. Minyak akan naik, akan naik, akan naik, akan naik. Upah akan naik, semua akan naik. Siapa pemerintah tuan-tuan? Yang hak tak memerintah bolehlah kata turun, turun, turun. Bila hampa memerintah, serupa ya. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, akan naik, akan naik, akan naik, akan naik. Siapa pun tak boleh kata apa. Akan jadi teruk, makin teruk, makin teruk, makin teruk. Baik, kemudian. Dan cukup panjang di sana telah diterangkan kehendaknya dan perihal yang berlaku. Tahun yang akan datang lagi teruk daripada tahun yang ditinggalkan. Hari ini lagi teruk daripada hari semalam. Bulan ni lagi teruk daripada bulan dulu. Gitu perumpamaannya. Dan di dalam bab ini pula datang satu hadis yang menunjukkan kurun dahulu lebih baik daripada kurun yang kemudian daripadanya. Dan hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Imran bin Husain qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah kurun aku, yakni orang-orang Islam yang di dalam 100 tahun selepas Nabi Muhammad dibangkitkan menjadi Rasulullah, ialah umatku yang banyak pada kebiasaannya lebih baik daripada umatku yang datang pada kurun kedua. Yang duduk 100 tahun di zaman Rasulullah itu adalah umat paling baik sekali. Yang tu tak ada siapa boleh challenge. Sebab tu kita tak boleh nak dakwa orang lain lebih tinggi, lebih hebat daripada sahabat. Jangan duk dakwa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk kata tuan-tuan ni lebih alim daripada Umar, lebih bijak daripada Abu Bakar, lebih berani daripada Ali bin Abi Talib. Nabi kata mereka ni tak ada challenge.
Sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi ni tak ada siapa boleh lawan tahap iman dia. Minta harta, keseluruhan harta dinafkahkan. Tidak pun menjadi bimbang kepada mereka bila nafkah keseluruhannya dinafkahkan. Bila diajak berjihad, tak ada siapa yang tinggal, semuanya berjihad. Pergi berjihad belaka. Jabir bin Abdullah tu sahabat Nabi, 2 kali aja dia tak berjihad, tak pergi perang, iaitu peperangan Uhud, peperangan Badar dan Uhud. Lain peperangan semua dia pergi. Bila ditanya kepada dia, kenapa kamu tak pergi perang Uhud dan Badar? Kata dia, sebab bapa aku tak bagi pergi. Masa tu aku masih kecil. Sampailah bila bapa dia mati dalam peperangan Uhud, maka dia tidak lagi menoleh ke belakang. Dia tetap berperang bersama dengan Nabi, tak pernah miss. Walaupun baru kahwin, walaupun ada anak, walaupun apa, jihad tetap dijalankan. Kita sekarang tuan-tuan, jihad nak main mengaji pun susah. Nak tinggal rumah main mengaji pun tak mau. Jihad pula tu pun susah. Tak boleh ustaz, cuti sekolah ustaz, besok cadang balik kampung. Besok baru balik, malam ni mengajilah dulu. Tak boleh ustaz, nak cek minyak kereta lah apa. Oh, malam-malam cek minyak kereta pula. Yalah, siang kerja. Tu bila nak mengaji, tunggulah next month ustaz, insyaAllah. Nak itu pun susah. Tadilah saya kata dah, nak korban RM370 satu bahagian pun jihad tak boleh. Tambah nak bagi RM370,000 lagi lah. 300,000 jihad pun susah. Kita dah tahu dah, raya haji 20 hari bulan, raya korban hari apa nama, hari raya korban jatuh hari Jumaat 27 hari bulan. Dah tahu dah hari tu hari raya korban. Kenapa tak ambil siap-siap? Aku tak mau pergi mana, aku nak pergi masjid, aku nak pergi surau, aku nak tolong orang korban. Pasal tahun ni aku tak korban, aku nak tolong saja. Set lah, jihad. Isteri kata, jangan abang, waktu tu kita nak pergi Port Dickson, kita tempah dah chalet tu. Chalet tu tak lari mana, dia duduk situ juga. Selagi tak tsunami ada lah di situ dia. Tapi korban ni tahun ini saja, tahun depan nak jumpa pula belum tentu lagi. Jihad. Jihad nak suruh isteri kita bertudung, anak perempuan kita tutup aurat. Nak sebut yang tu pun susah. Macam mana nak jadi jihad macam sahabat Nabi? Menantu balik tak tutup aurat, pakai skirt duduk sila panggung, tengok televisyen, nenek kebaya, relax. Tak berani nak tegur menantu balik pakai skirt. Ustaz, menantu itu lelaki ke perempuan ustaz? Perempuan lah, ingat lelaki ke? Pernah tahu kan sekarang lelaki-lelaki pakai skirt? Tuan ingat tak ada ke sekarang lelaki-lelaki pakai skirt? Ada, nama dia Roddy Piper. Yang mana faham, tak faham sudah. Pakai skirt tuan-tuan. Dulu Presiden Fiji tu, Steveni Rabuka tu pakai skirt main melawat Malaysia. Alah, tu selok dek kain mampu yang tu. Bayang Perdana Menteri pakai skirt. Baik, kemudian selepas itu kata Nabi, kemudian sekalian orang yang mengikuti selepas kurun pertama adalah lebih baik daripada orang-orang yang berada di kurun yang ketiga. Maka selepas itu datanglah kurun kedua. Maka kurun yang kedua itu pula lebih baik daripada kurun yang ketiga. Kemudian pula orang yang mengiringi kurun yang ketiga lebih baik daripada orang yang mengiringi kurun yang keempat. Yang nombor 1 lebih baik daripada nombor 2. Nombor 2 lebih baik daripada nombor 3. Nombor 3 lebih baik daripada nombor 4. Kita ni jatuh nombor 14. Dengan duk rasa kita ni lebih baik daripada jahat kurun ketiga, kurun keempat. Hari ni kita duduk di kurun ke-15 tuan-tuan. Kita nak rasa kita lebih baik daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kita nak rasa kita ni lebih alim daripada Hanbali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Inilah jawapan kepada orang yang menolak mazhab-mazhab ni, yang konon-kononnya semata-mata nak ikut Rasulullah. Siapa yang lebih kenal hadis Nabi daripada kita? Nak banding kita ni dengan ulama-ulama dulu, siapa lebih kenal hadis? Yang berani hari ni kita tolak ulama-ulama ni. Syafi'i tak pernah pertikai Hanbali, Hanbali tak pernah pertikai Maliki, Maliki tak pernah pertikai Hanafi. Masing-masing hormat menghormati pemahaman masing-masing. Ada satu orang dia bertanya dekat saya, Ustaz, di antara semayang, nak turun semayang tu, mana dulu sampai? Kaki dulu sampai ke tangan sampai dulu? Ada yang tanya macam itu.
Saya kata dalam satu hadis Nabi Muhammad sebut lutut sampai dulu baru tangan. Dah ustaz, Nabi dah pesan dah, jangan sembahyang macam unta. Jangan sembahyang macam unta turun sujud, macam jangan. Jadi saya tanya dekat dia, pernah tengok unta turun sujud? Unta bila turun, mana dulu turun? Pernah tengok unta turun mana? Tangan yang mana? Kaki depan. Oh, kaki depan. Pergi cek tengok. Unta ada tangan tak? Habis tu Nabi pesan jangan turun macam unta. Fikir tengok turun mana dulu. Itulah nama dia khilaf. Pemahaman berbeza. Dua-duanya ada hadis. Jadi jangan mempertikaikan orang yang turun kaki dulu. Dia kata dia turun tangan, dia betul dulu. Dah, dua-dua betul. Tapi cuba tuan-tuan tengok Nabi pesan tadi, jangan turun macam unta turun. Unta turun kaki depan dulu kan kaki belakang dulu? Depan dulu. Unta kalau kira depan dia dikira apa? Tangan lah. Boleh faham? Unta mana ada tangan? Kaki hak depan tu lah bandingan kepada tangan kita. Itu kaedah dia. Melainkan bagi orang uzur. Bagi orang sakit, turun tangan dulu pun tak apa. Lepas tu lutut lah. Dia stand dulu. Wajah badan dia besar, terpaksa turun tangan dulu. Turun lutut dulu, bergegar surau. Runtuh semua surau. Tapi kalau kita badan sihat, turunlah lutut dulu, baru letak tangan. Itu kaedah dia. Tapi taklah salah kalau tuan-tuan turun tangan dulu. Itu khilaf pemahaman sahabat itu. Jadi mereka lebih kenal hadis tu. Yang kita duk tolak, duk tikai orang tu. Sebab apa? Tak payahlah kita tikai. Sampai tolak mazhab Syafi'i. Kamu tu duduk di mazhab 15. Syafi'i duduk di mazhab ketiga, keempat. Kita duduk di kurun ke-15. Jauh daripada hak terbaik. Kurun ketiga, kurun keempat yang mazhab Syafi'i duduk dalam dia. Tiba-tiba kita nak kata kita lebih alim, lebih baik daripada 4 mazhab ni. Ni tak kena ni tuan-tuan. Ya, kita tidak menghormati ulama-ulama dulu yang mereka duk berkaji, menolong kita memahami dengan lebih jelas. Kerana kita tidak faham hadis, kita tidak memahami hadis dengan terbaik, dengan bahasanya dan sebagainya, lebih macam mereka memahami. Maka kurun yang pertama ialah kurun Nabi, kurun para sahabat Nabi. Itu kurun terbaik sekali. Tak boleh nak lawan dah tuan-tuan. Jihad habis-habisan mereka ni. Kalau tak ada mereka ni tuan-tuan, Islam pun tak sampai pada kita. Mempertahankan Islam habis-habisan. Sayang Islam, sayang Allah, sayang Nabi lebih daripada benda lain. Tidak ada benda lain yang mereka lebih sayang melainkan Allah. Ini adalah yang tak boleh kita lawan dan tak boleh kita kutuk. Sebab Allah Ta'ala redha kepada mereka. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Tak boleh challenge tuan-tuan para sahabat. Baik perempuan, baik laki-laki, baik anak-anak, baik orang tua, semuanya mereka ini tak boleh lawan tahap iman mereka, tahap baiknya mereka ni. Yang kedua kata Nabi, kurun tabi'in. Kurun tabi'in ialah kurun yang hidup selepas kurun para sahabat Nabi. Yang ketiga ialah kurun tabi'in, iaitu kurun yang mengikut orang nombor 2. Ini adalah 3 kurun yang terlebih baik. 300 tahun terbaik sekali. Demikianlah dikira tiap-tiap kurun. Kemudian daripada itu, iaitu dahulunya lebih baik daripada selepasnya. Jadi kita sekarang berada pada kurun ke-15. Tak boleh lawan orang yang duduk di kurun 14. Kurun 14 tak boleh lawan orang yang duduk di kurun 13. Kurun 13 tak boleh lawan dengan orang yang duduk di kurun 12. Kurun 12 tak boleh challenge dengan orang yang duduk di kurun 11. Tahap mereka. Jadi kalau kita ni duduk di tahun yang 1500 tahun selepas Nabi Hijrah, mendakwa kita lebih baik daripada mereka, cara kita lebih baik daripada mereka, wallahu a'lam. Tuan-tuan tengok cara kita mengaji 50 tahun dulu dengan sekarang pun berbeza lah. Mengaji kita sekarang ni,
Orang dulu mengaji macam mana? Kita mengaji macam mana? Orang dulu tuan-tuan nak lunjuk kaki ke rumah tok guru dia pun tak mau. Tok guru dia duduk hujung belah sana. Bila dia tidur malam, dia tak lunjurkan kaki dia menghadap rumah tok guru. Hormat. Hormat. Kalih kaki kat sini. Sebab siapa? Rumah tok guru aku tak berani. Sekarang cuba tuan-tuan tengok. Bukan kata lunjuk je. Dia sepak tok guru dia. Orang dulu-dulu mengaji, kasut tok guru dia simpan. Sekarang kasut tok guru dia sorok. Simpan lain, sorok lain. Silat-silat dia curi tu. Cantik juga kasut ni. Siapa punya ni? Balon. Rupanya ustaz punya. Menung ustaz. Nek pakai terumpah balik rumah. Ini yang dah cara mengaji pun dah berbeza dah. Cara mengaji. Ustaz mengaji ataupun berbeza dah. Ustaz sekarang habis mengajar, lepak kedai kopi. Relax Tom Yam. Tengok bola EPL lagi. West Ham lawan dengan Nottingham Forest. Relax. Ustaz dulu mana ada? Ustaz dulu sibuk tulis kitab. Lepas mengajar, tulis kitab. Lepas tulis kitab, mengajar. Kadang-kadang sampai tak sempat kahwin. Ustaz sekarang sibuk mengajar. Kahwin sempat, 2-3 lagi. Beza tu tuan-tuan. Dalam duk sibuk-sibuk tu pun jadi juga. Tang situ pun dah berbeza lah. Tahap dia itu. Baik, kemudian. Demikianlah katanya sabda Nabi lagi. Thumma ya'ti min ba'dihim qawmun. Yatasammanuna. Yatasammanuna ni maknanya gemuk. Menggemukkan badan. Wa yuhibbu nasiman. Suka gemuk. Yu'tuna syahadah. Suka memberikan penyaksian qabla an yus'aluha sebelum diminta dah cakap dah. Nabi kata kemudian daripada mereka itu satu kaum yang mendakwa diri mereka itu apa-apa yang ada pada yang tidak ada pada dirinya. Di akhir zaman kata Nabi akan wujud golongan yang tidak akan ada, yang tidak ada pada diri dia, dia dah cakap dia ada. Cakap ni labun ni ya Allah. Hebat sungguh, tak pernah jatuh. Kalau dia ustaz paling tinggi. Kalau dia ulama paling tinggi. Tak ada langsung dah nak sifat rendah diri ni, tak ada. Ni yang kita takut sekarang ni tuan-tuan. Takut hari ni berlaku ni. Takkan nak temu duga dia lagi, dia doktor. Orang yang nak temu duga tu bukan doktor. Oi. Saya kata oi lah. Kalau nak pergi periksa, pergi ambil tauliah, dia tu doktor. Siapa dia nak temu duga dia? Oh, pandai sangat lah. Doktor tu habis pandai lah. Ini bukan masalah apa, ini masalah sombong. Peraturan adalah peraturan. Cuba tuan-tuan tengok sekarang lesen memandu tuan-tuan. Lesen memandu. Siapa sign? Ketua pengarah GPJ. Dia sign lesen memandu. Sign. Bila sign dapatlah tuan-tuan lesen. Tetapi bila dia memandu kereta, ketua pengarah GPJ kena ada lesen tak? Boleh polis trafik tahan. Tuan lesen. Saya ketua pengarah. Mengarah tak mengarah lesen? Sebab peraturan. Itulah peraturan. Pak susah dah faham sifir tu. Susah tak darab tu? Tak susah. Saya ni James Button, juara Formula 1. Lewis Hamilton pun kalah dengan saya. Sekali masuk terus menang. Bawa kereta 320 km sejam, tak aksiden. Mai bawa di lebuh raya biasa. Kena ada lesen tak? Ada lesen. Walaupun saya juara dunia Formula 1. Walaupun saya mahir. Ni doktor kita ni. Doktor tu tuan-tuan. Dapat ijazah kedoktoran lagi. Bukan setakat ijazah kedoktoran, ijazah medik lagi. MBBS, MBBD, semuanya MBBB belakang. Nak buka klinik, dia kena minta apa? Doktor kena minta apa doktor? Kena ada lesen tak? Kena ada tak? Kena ada. Bukan dia boleh buta pergi buka klinik.
Sebab peraturan. Itulah kaedah sifirnya. Kalau kita orang yang rendah diri, minta je lah, musalah. Sebab hormat tuan negeri kita. Negeri ni ada tuan, negeri ni ada ketua. Dah suruh ambil lah. Terus saya cakap banyak. Kan senang hidup. Tak jadi masalah apa, senang. Tapi kalau kita kata, hampa siapa nak tunggu aku? Bukankah itu jadi riak? Ni hak Nabi duk sebut. Jangan. Tapi ustaz, dalam agama tak suruh pergi ambil tauliah pun ustaz. Memang dalam agama tak suruh ambil tauliah. Ilmu itulah tauliah. Ilmu tu tauliah. Tapi kita hidup dalam peraturan. Nama dia ta'zir. Bila pemerintah dah buat, terpaksalah ikut. Pasal masjid ni ada orang tuan dia. Surau ni ada orang jaga dia. Negeri ni pun ada tuan dia. Hormat pada tuan dia. Selesai masalah. Rendahkan diri untuk mengajar. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan pergi jalan besar depan, pergi jalan besar. Semua yang naik kereta, bawa motor, bawa kereta tu, ada lesen tak? Ada ke lesen? Kompom daripada 100, 8-10 orang tu tak ada lesen. Lesen mampu semua dah. Ada polis tahan. Polis pun tak tahan, letih polis nak tahan, banyak. Takkan nak tahan sebiji kereta. Lesen tak tahan. Ada orang bawa kereta tak ada lesen 20 tahun. Kenapa polis trafik tak tahan? Sebab tak langgar lampu merah. Langgar orang pun tidak. Hentam belakang pun tidak. Bawa laju pun tidak. Tak pernah kena rekod. Dia bawa relax. Bila polis trafik buat road, dia angkat tangan ke? Cikgu, relax. Macam dia ada lesen. Pasal apa polis tak kacau dia? Pasal dia tak kacau orang. Sebab tu polis tak tahan. Lampu hijau, jalan. Lampu merah, tunggu, relax. Tak ada, polis pun tak syak. Dia ni ada lesen tak ada ni, jalan je lah. Polis tak tahan. Tapi kalau bawa laju, langgar lampu merah, boleh tahan. Walaupun ada lesen. Begitulah tauliah. Bukan semua ustaz ada tauliah. Tapi pasal apa tak kena tahan? Pasal dia tak kacau orang. Dia tak langgar lampu merah, dia tak sentuh benda ni, dia tak menimbulkan isu sensitif. Orang tak kacau dia, mampu biar mengajak bila betul je. Tapi bila dia mula membuka satu perkara yang menjadikan orang gelisah, menjadikan masyarakat berpecah, yang ni kena stop. Itulah maksud dia. Faham sipir yang tu, fahamlah. Cuma yang kita tak apa sonok pasal apa, yang pergi tangkap ramai-ramai, yang situ sajalah. Orang nak takut, berpuluh orang pergi. Cara tu saja. Tapi daripada segi peraturan, undang-undang itulah dia. Dia tak kenal siapa. Buat. Peraturan adalah peraturan. Kita kena hormat kepada sesebuah negeri yang kita masuk untuk ambil peraturan di tempat dia. Supaya kita ni boleh senang. Masyarakat pun boleh senang. Saling hormat menghormati. Baik, Kemudian kata dia. Apabila berkecek berbual dengan orang, ia pun membesarkan bualnya. Kerana menuntut gah. Menyimbang ni menuntut gah. Aku ada di negeri kebun yang luas. Bapakku orang besar-besar dan bernama. Dan aku orang kenalan raja-raja dan orang besar-besar. Di akhir zaman kata Nabi, begitulah bunyinya. Cakap ni tak pernah jatuh. Tinggi saja. Tinggi saja cakap. Atau seperti dikatanya kepada taulan atau orang-orang yang jahil akan kenalan dirinya. Aku mempunyai kebun banyak, ada rumah kedai, ada gudang, aku ada sekian-sekian banyak, anakku mengaji tinggi-tinggi, isteriku semuanya taat kepada aku. Cakap ni labun. Itulah masyarakat di akhir zaman. Sampai timbul kata-kata kita ni ustaz, saya ni kontraktor. Kalau saya tak pakai kereta besar, orang tak percaya ustaz. Tu yang saya beli kereta besar ni supaya orang senang percaya pada saya. Hebat tuan-tuan. Beli kereta besar tu bukan pasal apa, nak bagi orang percaya. Itu yang orang parik kata tu biar papai asal gaya. Lalu pula lebuh raya dukai tadi. Yang mana faham. Yang main pagi tadi faham. Yang main malam ni apa buat dukai pula ni. Semua yang disebutkan tadi itu, sama ada pakaian dia ke, makanan dia ke, semuanya bohong semata-mata.
bohong, bahkan kerana hendak gah dan nama saja. Tu yang pergi ambil gambar orang besar, pergi gantung besar-besar di rumah di pejabat. Padahal dia menyertai gerai pameran je. Gerai pameran jualan je. Perdana Menteri main resmi melawat satu gerai pergi bersalam dengan dia. Masa itulah pergi ambil gambar, suruh kawan ambil gambar, pergi bubuh frame besar-besar ni. Ni PM main kenal dengan dia tu rapat belum otak dia main bersalam dengan hang je, hang kata rapat. Semuanya nak ambil nama belakang. Berapa banyak tuan-tuan, dia tak kira siapa dah. Janji boleh tumpang tui, dia tumpang tui. Jumpa dengan tok guru dia buat, jumpa dengan ustaz ni dia buat, dengan orang ni dia buat, nak ambil tumpang tui tu. Nak bagi orang percaya pada dia, susun gambar seolah-olah orang ni kenal dia dan dia kenal orang tu. Itulah yang banyak berlaku. Dan kata dia lagi, wa yuhibbun nasiman, dan mereka tu suka akan gemuk. Ustaz, mana saya suka gemuk ustaz? Kami suka kurus, sebab tu kami suka jogging, kami suka berjalan kaki, kami suka diet, sebab tu kami suka bersenam ustaz. Kami tak nak gemuk, sebab tu kami suka yoga ustaz. Saya dah kata dah tadi, siman di sini bukan gemuk biasa. Siman di sini maksudnya ialah suka mencarikan hal supaya gemuk dan tembun, bukan tambun, tembun dirinya. Tambun di Ipoh, satu lagi di Pulau Pinang, Bukit Tambun. Di Ipoh Tambun, Limau Tambun. Tembun dirinya dan senang sentosa dengan makan minum yang sedap. Kata dia, setiap kurun manusia ni suka makan yang sedap-sedap. Sebab tu sekarang program masak-masak penuh dalam TV kita. Dulu tahun 70-an ada program masak-masak, cumi dan ciki je. Ni cucu-cucu kita ni mana tahu cumi ciki, kita aja tahu. Wazatazen dulu ni dengan Kak apa? Tak mumpan nama apa, lupa dah. Kak Nen, Kak Nen tu dia buat anak patung tu, Kak Nen dengan Wazatazen, cumi dan ciki. Yang tu aja, mana ada program masak-masak ni. Sekarang ni terpaksa buat, jom jalan-jalan cari makan, kerja makan aja. Hak tukang cakap tu pun nampak tembun tak? Tembun lah tuan-tuan, nampak tu, ya Allah. Ni kita tak tengok ni. Tiap kali bulan Ramadan, cuba tuan-tuan tengok sepanjang jalan pasar. Tiap-tiap hari ketuk-ketuk, tiap-tiap hari kuali. Saksikanlah rancangan kuali. Tiap-tiap hari masak saja. Makan tak berhenti. Bulan Ramadan habis saja puasa, masuk Syawal, makan sampai 2 bulan setengah. Tak habis-habis open house. House pula tiap-tiap hari. Open house dan house pula tiap-tiap hari. Lapak je tuan-tuan. Dahaga tak berhenti. Nabi sebut makan sedap dan pakaian yang bagus-bagus dan tempat tidur yang lembut dan halus dan mempunyai apa-apa yang megah sekira-kira menggemuk dan menembunkan diri. Yang itulah yang dipulunnya. Kadang-kadang pakaiannya macam kambing busuk, masam. Pakaian macam penggembala kambing, pakaiannya macam orang menggembala, tetapi hatinya macam serigala. Nak menerkam, nak ambil, nak rampas, nak ragut, dia orang punya. Nampak daripada luar penuh dengan zuhud. Nampak daripada luar tu nampak tenang, baik, alim je. Tapi kata Rasulullah, mereka tu dalam hatinya macam serigala. Nak ngap sana, nak ngep sini, nak terkam sana, nak terkam sini, tunggu peluang saja. Ini benda yang akan berlaku dan sudah berlaku dan sedang berlaku. Ya, perbezaan setiap kurun itu manusia makin teruk daripada kebiasaannya. Nabi bersabda, yu'tuna syahadah. Mereka memberi saksi sebelum daripada diminta akan mereka itu menjadi saksi. Bercakap seolah-olah mereka tahu dan mereka nampak kejadian itu. Mereka hurai itu pula macam mereka nampak dalam CCTV. Mereka cerita di kedai kopi, mereka menyembang di masjid, bercakap dalam surau, berbual-bual di kedai kopi, macam mereka nampak A sampai Z apa yang mereka bicarakan. Lebih daripada orang lain. Kata Nabi, tiada siapa meminta kepadanya menjadi saksi apa-apa perkara yang berlaku
seperti pergaduhan. Tetapi tiba-tiba dengan sendirinya dia datang menjadi saksi dengan suka hatinya, lalu berbohonglah ia. Malah kadang-kadang bersumpah dengan tiada siapa menyuruh ia bersumpah. Bahkan seseorang itu sanggup bersumpah bohong kerana nak meluluskan apa kehendak dia. Yang ni yang saya katakan pada tuan-tuan tadi. Ya, di akhir zaman ni manusia ni dia suka cakap benda yang dia tak tahu. Cakap benda yang dia tak sendiri pasti. Dia pergi dengar orang cakap, dia balik rumah, dia duk hurai. Dia baca dalam paper sikit, dia pun pergi hurai. Dia buka internet sikit, dia pun pergi kaji, dia pun pergi jadi pemberita pula. Di kafe-kafe, di kopi tiam, di tempat-tempat ceramah, di kuliah-kuliah, dia pergi bercakap pula. Seolah-olah dia tahu. Kita ni orang Islam, bercakap yang kita tahu sudah. Sebab tu saya ni bercakap, benda hak saya tahu sudah, hak benda saya tak tahu, saya tak tahu. Sudah, kan selamat. Buat apa saya pergi cerita benda yang saya tak tahu? Dia takkan dia bunuh diri, Ustaz. Ni mesti dia bunuh, Ustaz. Mesti punya lah. Hang tahu mana? Tak lah. Ustaz fikir tengoklah, kita tak tahu. Tunggulah dia duduk korek mayat dah dulu. Tengok cerita macam mana. Kan selesai masalah. Yang kita duk cakap, duk tuduh orang sana, tuduh orang sini, berbahaya. Dengan siapa pun kita jangan tuduh. Dengan siapa pun jangan kita bagi komen. Duk diam-diam. Tapi aku tengok macam dia tu menikah dua tu, aku nampak cara. Hang tahu mana? Depa lah duk habang. Depa tu siapa? Kawan-kawan lah. Yalah, siapa kawan-kawan tu? Tak tahulah, depa lah habang. Kalau aku bohong, dia bohong lah. Kalau dia bohong, aku bohong lah. Kalau gitu, kalau dia masuk neraka, hang pun neraka sini. Jangan bercakap benda yang kita tak tahu, benda yang kita tak tengok, diam sudah. Hari ini semua nak cakap. Dengar berita, ulah. Tengok surat khabar, ulah. Tengok internet, ulah. Menyimpan dengan kawan, ulas. Banyak sangat ia menjadi pengulas. Biarlah Hasbullah awak je ulas. Sudah. Ni bila kalah, ni depa ni rasuah ni, tidak mana boleh kalah, mesti rasuahnya. Tidak, tengok, tampan bola pun tak kena. Dah hang tampan dengan kaki, nak kena macam mana? Kena tampan dengan tangan, baru boleh gol. Ini tampan dengan kaki biasalah, terlepas. Tampan dengan tangan, insyaAllah. Sebab tu Thierry Henry boleh bagi gol. Bergaduh satu dunia pasal tampan bola dengan tangan. Allah, permainan gaduh sepak. Selagi hang duk tak mengadir, tak nampak, balun lah. Itu permainan bola sepak. Nak kata apa tu? Tak boleh terima hakikat macam tu. Tu main bola. Main bola kampung sudah. Sebab permainan ni manusia makin lama makin tipu, makin lama makin pandai, licik. Sambil berlari dia boleh pergi jentik. Yang mana faham? Sambil berlari je, pengadir tengok depan, pengadir tengok bola. Dia bukan tengok kita belakang dia. Sambil berlari tu boleh jentik telur orang. Berhenti kawan tu, duduk, aduh. Bagi tahu kat referee, dia jentik telur. Referee tak nampak. Jalan terus, referee kata. Itulah permainan. Kalau tuan-tuan faham permainan tu, kalau sanggup menghadapi risiko, main. Kalau agak-agak, dia main tipu. Tak salah tuan-tuan. Sopalah dalam demokrasi. Kita dah angkat demokrasi itu sebagai satu cara nak memerintah. Demokrasi itu penuh dengan penipuan. Terimalah hakikat. Sebab tu Nabi tak pernah buat demokrasi. Mana ada nak mengundi, mana ada tuan-tuan. Tapi kita dah ambil dia. Bila dah ambil, risiko dia tanggunglah sendiri. Hantu ke, pengundi jembalang ke, kena terima. Bersiap sedia. Habis tu Ustaz berdosa lah Ustaz mereka tipu. Memang berdosa. Di hari kiamat tuntut. Nak kata apa? Cuba kita ambil cara Islam. Saya dah kata dah pada tuan-tuan dulu. Saya sebut lagi sekali pada bulan ni. Yang kita buat sekarang ni tak tepat. Yang kita buat sekarang ni tak kena. Yang majoriti menjadi sikit. Bangsa majoriti menjadi sikit dan tidak ada suara. Itu tak kena. Bangsa Melayu, bangsa paling ramai. Tetapi walaupun paling ramai, suaranya sama banyak dengan bukan bangsa Melayu dalam parlimen. Yang menggubal, yang membuat dasar parlimen. Saya buat contoh. Parlimen Baling 70,000 pengundi.
majoriti 98% Melayu. Dia hanya dapat satu kawasan parlimen, berbanding dengan kawasan yang dimenangi oleh bukan Melayu, pengundinya 35,000, majoriti 80% bukan Melayu. Maka bukan Melayu pun dapat satu kerusi, sedangkan yang baling menguasai Melayu sebanyak 70,000. Hamba Allah ni hanya menguasai dalam 30,000 pengundi bukan Melayu. Jadi kita telah menafikan jumlah 35,000 suara orang Melayu. Cubalah baling tu, disebabkan dia 70,000, yang ini 35,000 dapat satu. Kenapa baling dapat satu? Baling kena dua, sebab Melayu ramai, pengundi di sana ramai, patutnya dapat lebih. Pasal dia ramai orang. Don Batu Kurau pengundinya 25,000. Don satu kursi. Don Batang Ai 5,000 orang. 5,000 orang dengan 25,000 bersamaan 5 wakil rakyat. Kenapa orang Melayu hanya dapat satu, sedangkan dia ada 25 pengundi, 25,000 pengundi di belakang dia? Kenapa bangsa bukan Melayu dapat satu kerusi, sedangkan di belakang dia cuma ada 5,000? Menjadi suara yang sama banyak di dalam DUN atau dalam parlimen. Akhirnya suara majoriti orang Melayu justru jadi sikit, sama banyak dengan suara bukan Melayu, sedangkan bukan Melayu sikit. Ini yang tak betulnya, dan inilah demokrasi. Kalau rasa tak betul, kena ubah benda ni. Balikkan balik, tambahkan balik kursi yang banyak pada orang, ikut kepada dia. Ni sebab tetapkan berapa, barulah boleh buat. Sekarang ni kita tidak. Ada 227 ahli parlimen, sama banyak dah sekarang di antara Melayu dengan bukan Melayu. Lebih malang lagi apabila kursi Melayu, majoriti Melayu, diletak pula calon Hindu dengan calon Cina untuk dijadikan calon. Orang Melayu bagi tempat pula pada mereka ni untuk jadi calon. Lagi parah bangsa kita. Dulu kita marah pada orang Keris, sebab orang Keris letakkan orang bukan Melayu pada tempat orang Melayu, kita marah. Sekarang yang Mata pun letakkan orang bukan Melayu di kawasan Melayu, tuan-tuan tak marah? Sama lah, baik Keris ataupun Mata. Mata tu apa Ustaz? Tak tahu, saya sebut je. Balik kepada asal balik. Balik pada Islam. Sebab lagi mana tak balik pada Islam, lagi tu lah. Kalau mereka tuan-tuan, mereka takkan bagilah kawasan mereka untuk orang Melayu. Tuan-tuan tunjuk dekat saya, mana kawasan majoriti Cina gatai-gatai bagi orang Melayu dicalon? Ada? Cukup susah lah. Bagilah tak dapat dah. Inilah nasib bangsa kita. Saya minta tuan-tuan yang dengar CD saya, yang dengar ceramah malam ni, cuba kaji balik yang saya cakap ni betul tak betul. Tak setuju, tak apalah, tu hak tuan-tuan. Kalau setuju, apa nak buat? Bawa kepada parti masing-masing apa yang saya cakap. Cari jalan macam mana nak stabilkan balik kedudukan politik orang Melayu, supaya makin kuat dan dominan dalam pemerintahan di Malaysia. Baik, kemudian umat Muhammad yang baik ialah umat yang berada di dalam kurun Nabi Zuhair dibangkitkan menjadi Rasulullah. Dalam banyak-banyak umat, mana yang paling bagus? Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati al-qurni, bukan khairu ummati al-qarnu alladhi bu'istu fihim. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Imran bin Husain, katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umatku ialah sekalian orang yang berada di dalam kurun yang aku dibangkitkan menjadi Rasulullah, yakni segala sahabat Nabi. Itulah umat paling baik sekali. Umat yang paling baik pernah dilahirkan di dunia ni. Ya, dan orang yang 100 tahun selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat nombor 2 ialah umat yang 100 tahun selepas Nabi dibangkitkan. Summa allazina yalunahum qala wala a'lamu zakara salis amla. Kemudian orang yang mengiringi mereka, yakni sebaik-baik umatku kemudian daripada 100 orang, 100 tahun yang pertama ialah orang yang berada pada 100 tahun yang kedua.
dan syak rawi hadis. Tak dipastikan Nabi sebut ataupun tidak golongan yang ketiga. Cuma Nabi sebut, dia kata, ya aku yakin Nabi sebut zaman sahabat Nabi dan 100 tahun selepas zaman sahabat Nabi. Aku tak perasan Nabi sebut tak golongan yang ketiga. Habis saja kurun yang ketiga itu, jadi apa? Nabi kata, bila habis saja kurun yang ketiga, kemudian jadilah pada kurun ketiga itu selepasnya beberapa kaum yang naik saksi mereka dengan sendirinya. Pandai-pandai bercakap benda yang mereka tidak tahu. Benda yang mereka tidak tahu, pandai-pandai cakap. Dia dengar pada orang saja. Dengar pada orang jadilah. Dengar pada orang kira sah dah berita yang dia dengar. Percaya habis-habis. Percaya habis-habis. Ini saya ni tuan-tuan yang saya sebut pada tuan-tuan pagi tadi ni. Ya, yang mesej-mesej ni tuan-tuan, SMS ni. Yang macam-macam benda dihantar. Macam-macam benda dihantar. Tahniah kerana ustaz telah menyertai UMNO. Saya balas balik bila hantar, bila saya masuk, saya dapat maklumat daripada sumber dipercayai. Bodohnya. Saya lah sumber yang dipercayai. Kenapa hang tak tanya saya? Kamu bercakap tentang saya, kenapa tak tanya saya secara direct? Yang kamu gatai pergi tanya orang nombor 4, nombor 5, nombor 6, macam mana? Kita yang kata sumber yang dipercayai itu apa? Tanya pada dia direct. Sudahlah. Kenapa pergi tanya dekat Cik Luqman? Kita bicarakan abang ni. Abang ni masih hidup. Dia duk cokoh depan ni. Ada ya. Kita duk cakap pasal dia. Kenapa tak tanya dekat dia? Abang kahwin 2 kan? Tanya dia. Yang pergi tanya Cik Luqman pasal apa? Cik Luqman, dia kahwin 2. Tapi saya tengok macam 2 kan? Nampak? Kenapa tak tanya dia? Kan senang. Dah tanya ustaz, dia kata tak. Ada, dia kata tak, ada lah. Kahwin 2 kan? Tak, seorang je. Sudahlah. Dah tuan tubuh dia kata tidak. Nehi ke nehi? Sudahlah. Yang kita tak puas tidak. Tak. Kalau dia kahwin 2 pun, hang susah apa? Dia kata tidak. Dia kata saya tak kahwin 2. Kita tak percaya. Mana saya tengok dia jarang balik rumah. Dia tidur rumah belah sana ya. Mana mesti kahwin. Kalau dia nikah 2 pun, apa masalah kita? Serupalah saya pun. Tahniah ustaz menyertai UMNO. Saya kata tak, saya tak. Nahi ke binahin. Takkanlah ke ustaz baik dengan mereka. Masa bila saya baik dengan mereka? Saya tengoklah surat khabar. Ustaz baca doa di sebelah Menteri Besar Perak. Oh, Anwar Ibrahim UMNO pasal minum teh tarik dengan Najib baru ni. Tuan-tuan nak kata apa? UMNO tu, dia minum teh tarik dekat Parlimen. Relax minum, nyimbang, gelak lagi. Sebab ada orang kata, saya masuk UMNO sebab baca doa sebelah Dr. Zamri, semayang. Saya baca doa semayang. Oh, UMNO lah pasal dalam surat khabar. Ni tak baru ni dalam paper, muka depan lagi, minum teh tarik. Saya baca doa, mereka teh tarik, mana lebih teruk? Takkan dengan gambar itu boleh pergi buat tohmahan. Apa salahnya minum teh tarik sekali, dan apa salahnya berdoa sekali? Kita orang Islam, apa salahnya? Pasal apa pergi tuduh? Itulah dia. Orang di akhir zaman ni kerja dia tuduh. Padahal dia tak tahu benda apa pun. Bila masyarakat kita nak jadi baik? Kita hari ni tak mau tengok orang jadi baik. Saya bila tengok mereka duk minum teh tarik tu, ya Allah, alhamdulillah, syukurnya ya Allah. Mudah-mudahan bila mereka tengok orang atas pun baik minum kopi sama-sama, mudah-mudahan orang bawah ni pun baik minum teh tarik sama-sama. Kita ni jadi berpecah kalau orang di atas berpecah. Tapi kalau orang di atas jadi baik, kita jadi baik. Hak kita ni macam nak ikut. Sebab tu saya seronok. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Cuba pandang baik macam itu. Serupalah saya baca doa sebelah MB Perak. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah doa Ustaz Kazim ya Allah. Kan baik? Nampak ni. Tak boleh pakai macam Ustaz ni. Aku bakar dari sini dia. Astaghfirullahalazim. Bakar sini. Rugi ke saya hang bakar? Tak rugi apa. Saya tak rugi apa. Lantaklah nak bakar pun. Kamu tak mau mengaji, orang lain nak mengaji. Kaedah saya mengajak senang. Siapa nak mengaji, mai. Siapa tak mengaji, sudah. Apa saya susah hati?
Orang panggil mai saya datang, orang tak panggil saya tidur. Saya pun 3 malam dah tuan-tuan tak tidur di rumah. 3 malam lah ni. Tidur sak-sak dah. Besok pagi 9 pagi kena ada dah program, dah ada dah sampai malam di Pulau Pinang. Balik rumah daripada Pulau Pinang besok tak tahu pukul apa. Pukul 7 pagi saya kena pergi Seri Manjung di Lumut. Pukul 8 ada program, 8.30 ada program di Tenaga Nasional di Lumut. Tak tahu tuan-tuan. Hari tu saya tersilap panggil nama anak. Tak jawab anak saya tu. Irham. 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 Ni Ihsan. Allah tersilap nama anak. Saya perasan Irham. Patut dia tak jawab. Ni Ihsan lah ya. Oh, Ihsan. Ayah sebut apa tadi? Irham. Oh, silap-silap. Mai selamat. Silap tuan-tuan. Sibuk sangat. Isteri nombor 2 langsung tak jumpa tuan-tuan. Nah, isteri nombor 3 langsung tak tengok. Nah, tak ada masalah. Isteri nombor 4 langsung tak jumpa. Nak jumpa apa tak ada. Tapi bila saya cakap macam tu, betul aku cakap, betul dia nikah 4 betul dah. Itulah maknanya tak faham mantik dan balarah. Bahasa kias dia tak faham. Aku dah kata dia nikah 4, tengok dia mengaku dia sibuk tadi tengok isteri nombor 4. Susahnya nak bagi faham manusia ni. Baik, kemudian dan kata dia lagi, dan tiada halnya malah bersumpah dengan nama Allah. Tuan-tuan nak heran hari ini orang sumpah saja. Akuan bersumpah, akuan bersumpah. Tak payah heran tuan-tuan. Nabi sebutlah di akhir zaman sumpah ni jadi mainan. Sumpah tu, sumpah ni. Nak heran apa? Orang bukan takut dah dengan Tuhan. Orang takut hari ini dengan pemerintah. Hari ini orang takut dengan SPR. Hari ini orang cuma takut dengan reporter. Orang cuma takut kalau rahsia manusia tahu. Dia tak pernah takut kalau Allah tahu rahsia. Sifat takut pada Tuhan tu tak ada dah. Yang lebih takut pada manusia. Ekonomi terjejas, perniagaan terjejas, nama terjejas. Yang tu yang lebih mereka takut daripada terjejas nama di sisi Allah. Maka tuan-tuan tak perlu heran kalau ada orang bersumpah. Itu benda biasa kata dia. Malah bersumpah pula dengan nama Allah. Padahalnya tiada diminta orang akan mereka itu naik saksi atau bersumpah. Dan khianat mereka itu akan orang. Dan tiada boleh dipercayakan mereka. Dan tidak boleh diberikan apa-apa amanah kepada mereka. Habis diengkarnya. Dan apa-apa katanya tiada diperbuatnya. Dan mereka itu masyhur dalam keadaan gemuk penuh dengan kenikmatan, yakni sentiasa mereka bermegah-megah makan dan minum dan tidur dan pakaian dan segala yang sedap-sedap yang membawa kepada gemuk tubuh dan lebih-lebih kepada dunia. Yang terakhir, bersumpah sebelum disuruh bersumpah. Maka inilah satu daripada tabiat yang tidak baik apabila bercakap adalah masuk sumpah. Yakni tiap-tiap kali bercakap sumpah. Tiap bercakap sumpah supaya orang percaya apa yang dia cakapkan. Sama ada cakapnya itu untuk kepentingan dirinya ataupun menjadikan penyedap bagi bualannya. Maka yang demikian keji pada hukum syarak. Kerana jikalau sumpahnya itu dengan nama Allah dan tidak betul pula sumpahannya, nescaya berdosalah ia sebab mempermain-mainkan nama Allah. Seperti katanya, wallahi sudah aku buat, wallahi sudah aku kerjakan. Maka sifat yang demikian adalah berdosa dan itulah tanda-tanda orang munafik. Maka hendaklah seseorang jangan bersifat dengan sifat suka bersumpah menggunakan nama Allah. Jika sekiranya hendak bercakap, cakaplah dengan benar dan betul semata-mata. Jangan diajar diri pandai bersumpah, melainkan jikalau datang waktu berhajat kepada sumpah, seperti bersumpah di hadapan hakim, atau disuruh orang akan dikau bersumpah padahalnya engkau berada dalam kebenaran, silakan bersumpah. Maka tiadalah mengapa bersumpah supaya yakin dan tetap hati orang lain, dan tiada pula yang demikian itu berdosa. Tetapi taklah salah kalau bersumpah yang mana sumpah tu nak bagi yakin pada orang dan dia pula benar dalam keadaan sumpahnya itu. Maka selain daripada itu, sumpahnya adalah salah. Orang-orang baik 206 sesungguhnya telah muafakat di atas segala ulama bahwasanya sebaik-baik manusia ialah orang-orang
yang dibangkitkan Nabi menjadi Muhammad, menjadi Rasulullah di dalamnya, yakni kurun para sahabat, kemudian kurun yang kedua, kemudian kurun yang ketiga selepas zaman para sahabat. Mereka itulah manusia yang terbaik sekali. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang sumpah, membicarakan manusia yang terbaik, dan membicarakan tentang keadaan-keadaan manusia pada akhir zaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari bersinar terang terpanjang cahaya.